أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, ayahanda dan bunda, apa khabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Marilah kita sama-sama memulakan kelas pengajian kita dengan membaca Ummul Quran, dan kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, khair. Hari ini kita nak menyambung serba sedikit berkaitan dengan perbincangan kita dalam bab akhir. Tapi 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup masih lagi dalam topik menelusuri alam perkahwinan. Jadi kalau sebelum ini kita ada berhenti episod kita cerita tentang ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita sambung dengan pengajian tajwid. Hari ini kita kembali untuk kita nak cerita berkaitan dengan ayat lagi. Pasal itu ada benda-benda Allah ni. Jadi saya harap ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan ditambah pula kepada mereka yang nak mengaji hari ini, saya nak sebut kata, saya cuba sedaya upaya untuk describe apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin saya nak pi dengan mendalam seperti mana kalau kita mengaji kitab Fathul Mu'in, macam kita mengaji kitab Fiqh Minhaji, kalau macam kita mengaji kitab-kitab fiqh yang lain, saya bukan ahlinya. Maka bila saya cerita dekat sini, saya nak supaya kita try solve apa yang ada benda di sekeliling kita yang melibatkan hukum fiqh. Boleh dapat? So, cuma saya bila duk tengok-tengok kitab tu, saya terbaca di mukadimah kitab Fiqh Minhaji tu, dia ada cerita kat kita apa hubung kait di antara fiqh dan juga amal ibadah kita. Macam kita sekarang kita belajar fardu ain. So apa kaitan kita bersuci dengan kaitan kita dengan Allah Ta'ala? Itu saya nak sentuh sikit. Saya harap saya dapat bawa poin dia. Setiap episod kita saya bawa satu poin. Poin yang saya nak sebut hari ini, hubungan di antara, sebelum tu para asatizah kalau ada salah silap daripada saya, beri teguran dan nasihat supaya saya boleh improve lagi diri saya dan saya boleh cerita ke orang ramai berkaitan apa yang selayaknya untuk orang lain dapat. Jadi kita tak ada lah khilaf-khilaf. Maksud saya tak ada khilaf tu, takat benda kecil-kecil tak payahlah kita khilaf. Lagipun orang kata apa, benda yang kita nak amal selalu, benda yang adi, ayat mustakmal misalnya cucian 7 kali salah satunya daripada tanah, yang tu tak perlu kita nak ada benda di situ. Okey, boleh dapat. So poin yang saya nak bawa ialah fiqh dengan keimanan, dengan maksudnya kita okey, contoh Allah Taala siapa dia? Allah Taala adalah Tuhan yang memiliki kita dan dia menyuruh kita untuk buat sesuatu. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi tahu kata, kalau hampa buat sesuatu benda, dia tak ada efek kepada aku. Nampak tak?
hampa buat sesuatu benda, dia tak ada efek kepada aku. Allah Ta'ala kata. Dalam hadis Nabi, boleh tuan-tuan buka hadis matan Arba'in Imam An-Nawawi. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Kalau satu dunia kumpul untuk nak lawan Allah Ta'ala, la yang kusu fi mulkihi syai'. Tak ada apa pun yang dapat mengurangkan daripada kerajaan Allah. Kalau satu dunia berpakat untuk nak semayang kepada Allah Ta'ala, la yazidu fi mulkihi syai'. Tak ada satu apa pun yang tambah pada kerajaan Allah Ta'ala. Maknanya Allah tak ada efek dengan kita. Tapi kalau kita ambil dari sudut kita belajar sekarang, apa kena-mengena kita nak kena tahu ayat mustamal? Sebab hari ini saya nak highlight sikit ayat mustamal, ayat mutanajis sikit. Sebab dia... Kalau ayat mutlak, khalas. Betul tak? Kalau ayat mutlak. Ini ayat apa? Ayat mutlak. Khalas. Bincang apa? Dia dah jadi okey. Semua benda boleh. Boleh masak, boleh makan, boleh minum, boleh wuduk, boleh mandi. Khalas, tak ada masalah. So, problem yang ada yang duk main dengan kita hari-hari, yang kita kena berhati-hati adalah ayat mustakmal dengan ayat mutanajis. Jadi yang ni yang saya titik berat sikit. Okay? I am so sorry. Nanti mungkin episod yang akan datang, saya bawa Mustafa. InsyaAllah. Saya bawa Mustafa, saya tunjuk. Nak salin lampin. Bukan nak tunjuk pandai. No. Bukan, jangan salah faham. Saya mai depan ni, saya tahu ilmu saya cetek berbanding dengan tuan-tuan yang menonton saya. Yang mana tengok, yang mana ada. In fact, saya punya kawan, siapa nama director kita, Haji Muhaimin. Mungkin ilmu dia lebih banyak daripada saya. Sebab patutnya dia yang duduk di sini. Jadi saya ada di sini ialah saya nak berkongsi ilmu yang ada pada seorang lelaki yang berusia 30 tahun yang melalui kehidupan macam tuan-tuan semua. Saya pergi sekolah rendah saya sama macam tuan-tuan, sekolah rendah kemasaan. Saya pergi juga sekolah menengah agama di Muntebai, sekolah rendah, sekolah Kebun Sirih. Kemudian saya pergi masuk ma'had, hafal Quran sama macam kawan-kawan saya yang mana yang duk mengajar dekat Jacob sekarang semua. Saya sama macam ni. Jadi saya nak kongsi saja. So barangkali ada banyak salah. Okay? So sebab tu kita cuba. Sebab Pekah ni seronok dia tu. So sebelum saya nak highlight tu, saya nak bagi tahu kata, jadi apa hubung kait dia? Kita belajar bersuci. Kita belajar ayat ni, ayat tu, ayat ni. Apa problem dia dengan Allah Ta'ala? Kalau tuan-tuan nak tahu, izinkan saya sebut satu ayat yang Allah Ta'ala sebut pada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الآخر ayat surah Al-Azim. Allah kata apa? Hai orang yang beriman, apabila kamu nak hampir kepada sembahyang, mana kata kamu nak sembahyang, maka berwuduklah kamu, sucikanlah, cuci wajah kamu. Siapa? Hai orang yang beriman. Allah tak kata ya ayuhan nas. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi saya sambung balik, saya cerita kat tuan-tuan. Okey? InsyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan kita sekarang sedang melalui, kita duk lalui kehidupan alam berumah tangga. Tapi dalam topik kita berkaitan dengan air. Berkaitan dengan, kita nak kena tahu. Mak bapa, yes of course kita nak kena tahu berkaitan dengan air. Husband and wife, yes, kita kena tahu berkaitan dengan ayat. So point saya nak highlight tadi, apa dia? Hubung kait fiqh dengan kehidupan, dengan iman, dengan amal, dengan Allah Ta'ala. Yang pertama hari ni kita belajar, hari ni satu ya. Apa dia? Iman dikaitkan dengan bersuci tadi. Allah seru, hai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, maka kamu mestilah kena bersuci. Maka suci tadi, dia mesti ada hubung kait dengan orang yang beriman tadi. So, hari ini kita pegang, kita belajar hari ini, bukan untuk nak tunjuk pandai. Saya mengajar hari ini bukan nak tunjuk pandai. Tuan-tuan belajar bukan untuk tunjuk pandai, duk lawan dalam Facebook apa, biar pergi. Tak usah, hak yang cakap dalam Facebook pun tak pandai, hak kita nak balas pun tak pandai. Jadi tak pandai dengan tak pandai, dia tak apa nak boleh. Dia kena orang pandai, cakap orang pandai baru kena. Okey? Hak kita yang tak pandai, kita mengaji cara kita. Tak payah mengaji ni untuk nak lawan apa, tak payah. Jadi sekali lagi, tujuan hari ni saya mengajak tuan-tuan, tujuan tuan-tuan semua tengok saya, pertama sekali yang kita dapat hari ni, aku nak belajar untuk bertambah iman aku pada Allah Ta'ala. Sebab Allah bagi tahu kata, hai orang yang beriman, bila kamu nak sembahyang, kamu mesti bersuci. Jadi aku mengaji bab suci hari ni, aku mengaji bab ayat aku nak kenal. Pasal apa? Pasal aku nak beriman pada Allah Ta'ala. Cantik. Boleh dapat? Saya tanam, tuan-tuan pun tanam. Kita tanam. Nanti kita ulang kaji sama-sama. Okey, dah dapat dah. So sekarang kita nak masuk bab ayat. Okey. Sebelum ni, kita ada cerita bahawa ayat terbahagi kepada 4.
Okey, ayat terbahagi kepada 4. Okey. Tuan-tuan, maafkan saya recap balik dengan tuan-tuan. Saya cerita sikit kepada tuan-tuan. So, kita ayat terbahagi kepada 4. Air, ejaan air lah, tapi hak mengajak sebut ayat, itu tak ada masalah. Yang pertama mutlak. Mutlak, tahir wa mutahhir. Tahir, suci, dan mutahhir, lagi menyucikan. Mutlak. Ayat mutlak. Okey. Ayat mutlak, suci, lagi menyucikan. Nombor 1. Yang ni tak ada problem. Ayat apa saja yang mai, ayat hujan, ayat yang tujuh sumber ayat yang hari itu kita tunjuk. Lah ni tak payah dah. Sebab apa? Kita nak carry on dah. So ayat laut, ayat sungai, ayat hujan, ayat mata ayat, ayat embun, ayat pagi, ayat salji. Dapat? So ada 7 ayat yang kita nak, yang kita tahu ni sumber-sumber ni mai macam mana sekalipun kita tadah ayat hujan tadi. Alhamdulillah, saya sembahyang maghrib kat masjid kami. Saya suka ambil yang dekat dia punya kolah tu, kat kami punya kawasan Bandar Seri Putra tu, masjid baru buat masjid kita tu, Masjid Mustaqim tadi tu. Dia ada satu kolah dia letak tengah-tengah, memang directly langit bumbung, bawah tanah berlantaikan tanah, atas hujan. Ambil ayat lah, tak ada masalah. Saya memang ambil yang tu tadi. Rasa, sonok minum sikit, apa, sonok. Ayat mutlak, no problem. Ayat mutlak, suci, lagi menyucikan. Tak ada problem. Yang ni semua tahu. Botol mineral, kita buka-buka, tak sentuh, tak apa, curah. Itu semua ayat mutlak. Tak ada masalah. Ayat apa lagi? Rumah kita, ayat paip. Rumah kita, ayat kolah rumah kita, ayat mutlak tak? Nanti dulu. Ayat kolah, tunggu sekejap dulu. Sekejap lagi kita dah bincang. Ambil ayat paip, ayat pancut atas, ayat apa? Ayat shower. Walaupun dia masuk dalam shower kita ada ayat alat pemanas dia masuk apa semua, sekali dia keluar balik. Yang tu semua ayat mutlak, ayat suci, lagi menyucikan. Tak ada lagi apa lagi yang ada dalam rumah kita. Tengok pula dekat luar, paip ayat dekat luar, tak ada apa, semua tu ayat mutlak, semua ayat mutlak. Selesai bang. Habis. Kat masjid, ayat kolah, ayat paip masjid, yang tu semua ayat mutlak, suci, lagi menyucikan. Settle. Habis. Yang kedua, yang ketiga. Yang kedua dengan yang ketiga, kita sebut yang ketiga dulu. Yang ketiga pendek. Yang ketiga, ayat apa? Ayat yang kedua, nama dia ayat mustakmal. Ayat mustakmal, tahir, ghairu mutahhir. Dia suci, tapi dia tidak menyucikan. Macam mana? Sekali lagi kita cerita balik. Hak ni kita cerita. Bukan hak itu yang kita cerita salah. Tak ada. Hak ni nak tambah. Nak bagi kita dapat lagi. Sebab hari ni saya ada idea nak kongsi supaya anak-anak hak mana yang tengok ni. Sebab kita, macam saya, mengaji level saya. Ayah dengan mak saya mengaji, level ayah dengan mak saya. Tok Wan kita mengaji, level Tok Wan kita punya level. Budak-budak zaman lah mengaji, dia ada kaedah, bukan kaedah apa, dia ada pemikiran yang mungkin boleh berkembang lagi daripada zaman saya, dengan zaman ayah dengan mak saya, dengan zaman Tok Wan saya. Nampak tak? Hampa yang mana duk tengok budak-budak muda, aku perlu hampa. Sebab apa? Aku nak hampa fikir menggunakan kreativiti yang lagi dahsyat untuk bantu semua umat Islam untuk beribadah. Tu. Yang kedua, ayat mustakmal. Tunggu sekejap dulu. Dia suci tetapi tidak menyucikan. Hak yang ni apa dia? Ayat musyammas, ayat makruh. Makruh, ayat musyammas dia panggil. Musyammas. Tapi hari tu saya pergi Turki, sama macam saya duduk Mesir. Ayat dia 0 darjah Celsius, 1 darjah Celsius, 2 darjah Celsius, sejuk, tapi dia tak termasuk dalam ayat musyammas. Ayat musyammas ni dia kalau kita pakai mudarat dia kalau kita pakai mudarat, okey? Dia kalau kita pakai mudarat, dia ada mudarat dia. Hak yang kita pakai dekat cuaca negara kita tu, negara Turki dengan negara Mesir dengan negara Saudi apa sikit, dia bukan termasuk bab tu, kecuali hak yang memang negara yang terlalu sangat panas, padang pasir. Desert apakah kita kata? Desert Rose itu Desert Rose bukan? Itu lagu Sting apakah? Itu desert punya ni yang tengah-tengah tu terjemuk dekat bekas yang tu. Okey, yang tu cerita dia lain. Hak ni kita jarang jumpa. Okey. Ini jarang Okey. Yang keempat, ni kita bincang. Ayat mutanajis. Mutanajis. Apa dia ayat mutanajis? Ayat yang najis jatuh dekat dia. Ayat yang najis jatuh dekat dia. Hak ni dia akan bincang panjang. Pasal apa? Satu dia bincang ayat. Satu dia bincang ayat pasal dia duduk dalam kategori ayat. Yang satu lagi nak bincang najis. Pasal apa? Dia ayat mutanajis. Najis jatuh kat dia. Najis apa yang jatuh? Nampak tak? Hari tu masa kita bawa tong ni duduk tengah-tengah ni, kita tunjuk contoh kalau najis ni jatuh. Betul tak? Kita kata ni apa kapal selam, ingat tak kita cerita. Yang tu contoh
Hak ni kita nak cerita satu-satu insya-Allah. Okey, boleh dapat. Baik. So kita patah balik kata ayak ada 4 macam. 2 ni ayak mutlak dengan ayak musyammas. Musyammas ni ketika dia panas. Bila dia dah sejuk, kita boleh pakai balik. Kalau dia tengah sejuk sangat gedik-gedik, orang panggil sejuk gedik, dia dah jadi normal balik, boleh pakai. Dia tak ada masalah. Dia sama macam ayak mutlak. Hak mustakmal dengan mutanajis ni, kita nak bagi perhatian sikit. Boleh kawan-kawan? InsyaAllah, Hajah, Haji, ayah nana munda sekalian, kita jumpa selepas ni insyaAllah. Okey. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup dan kehidupan yang kita lalui dan kita telusuri sekarang ni, ni adalah kehidupan berumah tangga dan kita dalam tajuk mengenali ayak yang ada di sekeliling kita. Okey, so nanti bab ayak mani, ayak mazi, ayak wadi, kemudian haid apa semua kita masuk dalam najis ni kita sentuh sikit. Hari tu kita dah sentuh dah, nanti kita sentuh sikit lagi. Baik, ayak mustakmal. Ayak mustakmal adalah kalau kita ikut kita punya ni, kita kata sesuatu yang digunakan untuk basuhan yang wajib. Ayak mustakmal. Ayak mustakmal ni maknanya ayak yang hasil daripada basuhan. Kalau kita buka dalam kitab Fathul Mu'in, dia akan cerita kat kita. Ayak daripada basuhan yang wajib, basuhan yang harus dan yang wajib, dan daripada anak kecil, daripada orang yang bermazhab Imam Hanafi kalau dia tak niat dari ketika dia mengambil wuduk dia dan sebagainya, dia banyak cerita dia. Tapi poin dia nak bagi tahu kat tuan-tuan bagi kita mudah faham, ayak mustakmal adalah ayak yang digunakan untuk basuhan yang wajib. Contoh dia, kita cuci, okey, Sat. Saya harap yang ni kita jangan confuse perkataan ni. Hadas dan juga najis. Saya sorry kalau saya nak cerita yang tepat mungkin saya tak pandai. Cuma nak cerita kata hadas, kita ada hadas besar dan hadas kecil. Yang ni saya tiba-tiba teringat nak cerita sebab memang terjadi kepada kawan saya yang duk semak kertas soalan. Soalan tanya, apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil? Ada di kalangan anak-anak kita yang jawab hadas kecil adalah membuang air kecil, hadas besar adalah berak. Dia kata lagu tu. Buang air besar. Dia kata lagu tu. Tak kena beza. Buang air besar, buang air kecil adalah termasuk daripada kita kata dia dalam keadaan berhadas. Yang dia buang tadi najis. Hadas ada 2. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Hadas kecil, hak lagu tadi kentut, buang air kecil, buang air besar. Ada kekotoran pada kita yang disebut sebagai orang kata apa macam air mazi apa semua tu, dia kira tak ada, dia panggil mengangkat hadas kecil. Hadas besar, hak yang kita dalam keadaan berjunub, keluar air mani, haid dan sebagainya. Jadi yang tu keadaan dia berhadas. Najis benda yang ada tadi tu. Darah, nanah, kita guna istilah kita lah, minta maaf. Najis, tai kita, ayak kencing, muntah, apa lagi kita kata? Ayak kencing anak 2 tahun ke bawah, ayak kencing anak 2 tahun ke atas. Tai anak kita dalam pampers. Itu saya guna istilah. Maaf bukan saya nak guna orang kata ni apa, guna perkataan kotor. Tak. Yang tu memang kita guna hari ni. Ni apa kita kata ni awak ni cek berak merata ni, tai sekali lagi berterabur. Kita pakai perkataan lagu tu. Kita tak ada kata ni apa ni najis merata ni, tak ada orang pakai perkataan tu. Ini najis anak siapa ni, tak ada orang tanya lagu tu. Ni tai anak siapa, orang cakap lagu tu. Jadi saya guna istilah. Saya guna istilah kita hari ni. Bukan kata kira cerita nak guna perkataan kotor. Okey? Baik. So, najis dengan hadas. Bezakan ya. Najis dengan hadas. Hadas ada 2. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil yang kita kena sucikan dia dengan mengambil wuduk. Sorry, saya lupa nak beritahu. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil kita nak angkat dia, nak settle, nak bagi kita suci daripada hadas, ialah dengan mengambil wuduk. Hadas besar nak bagi kita settle dia dengan cara mandi wajib. Boleh dapat? Hadas, sekali lagi saya ulang. Hadas kecil, nak settlekan hadas. Maknanya kita nak sucikan daripada hadas kecil, kita sucikan dia dengan berwuduk. Hadas besar, kita nak sucikan dia dengan mandi wajib. Jadi bila kita bagi tahu lagu tu, kita dapat tanggap. Oh, kalau aku berak, aku tak payah mandi.
Nampak tak? Saya guna perkataan tu. Kalau aku aku tak payah mandi. Kalau aku wiwi ataupun aku susu, aku tak payah mandi. Jadi itu bukan hadas besar. Kalau aku wiwi, aku susu, aku aku prot-prot, kentut, maka semua itu aku kena ambil wuduk saja. Oh, maknanya itu semua adalah hadas kecil. Very good. Kalau aku keluar air mani, aku bermimpi indah, aku dewasa, suara aku berubah, maka aku kena mandi. Oh, maka itu dinamakan hadas besar. Orang perempuan, aku keluar darah, maka ada darah, aku kering darah, aku kena mandi. Aku tak boleh ambil wuduk saja. Aku kena mandi. Mak aku pesan lagu tu kat aku. Aku tak tahu tapi mak aku pesan, kalau aku kering darah, aku kena mandi. Jadi, Ustaz Don kata, kalau nak suci daripada hadas besar, kena mandi. Oh, maknanya haid tadi hadas hadas besar. Nampak? Senang kita nak dapat tangkap. Jadi sekali lagi saya ulang. Hadas kecil, cara nak hilangkan dia, nak sucikan dia dengan cara berwuduk. Apa saja yang kita kena buat nak berwuduk, maknanya itu hadas kecil. Kalau kita kena mandi yang disebut sebagai mandi wajib, maka itu dinamakan hadas besar. Adapun yang keluar, benda yang keluar tu, apa dia? Najis kita lah, kita kata tai lah, air kencing lah, darah lah, apa semua tu, itu binatang punya kotoran najis, itu dipanggil sebagai najis. Itu dipanggil sebagai najis. Najis pun sebenarnya terbahagi pada dua. Dia ada satu najis hak najis, satu lagi najis yang dimaafkan. Itu yang kita nanti kena belajar, insya-Allah. Jadi bila kita tahu ini najis dimaafkan, legalah hati kita. Bila orang kata, dekat muka awak tempat jerawat tadi ada bekas darah-darah lagi. Kita pun pegang, Allah, darah. Fikir pula, darah najis Ustaz dia kata tadi. Allah kena ambil wuduk lain lah. Tak, tengok lu dia najis apa? Najis terbahagi kepada dua. Satu najis yang dimaafkan, satu najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, ma'fu anhu tu maksudnya dimaafkan bagi dia, maka khalas, tak payah. Walaupun ada kawan kata, weh, hang punya bekas jerawat tadi, hang korek tadi ada merah dalam tu. Ada darah ke apa? Tak apa, ni najis dimaafkan. Jomlah kita semayang, lewat dah. Nampak dia relax. Nampak? Boleh dapat? Wallahu ta'ala a'lam. Maaf ya, saya divert sikit cerita kita sebab teringat perkataan hadas besar dengan hadas kecil dan juga najis tadi. Boleh dapat? Khair. So, ayak mustakmal, kita gunakan dia ketika mana kita membasuh anggota yang wajib ataupun perkara yang wajib. Contohnya, cuci. Kita basuh kita punya ayak kencing. Contoh, tengok. Kita basuh kita punya ayak kencing. Saya minta director dan juga orang yang ada dalam TV Hijrah, jangan sensor perkataan yang saya guna ni. Sebab ini bukan perkataan kotor. Ini perkataan belajar. Ini bukan saya duk maki siapa-siapa, tak ada. Jangan sensor benda ni. Kalau tidak orang tak faham. Kita cuci ayak kencing kita. Jadi bila kita ambil satu contohnya, ni waktu kita berdiri. Waktu kita berdiri. Katalah saya tak galakkan siapa pun. Sebab hari tu ada saya, tak apalah nanti kita cerita bab tu. Cuma nak sebut katalah kita tengah duduk, kita cuci ayak kencing kita. Masa kita cuci ayak kencing kita tadi tu, ayak yang kita guna untuk cuci ayak kencing kita, kita tadah untuk kita nak ambil wuduk balik. Hak tu tak boleh. Yang tu sudah jadi ayak mustakmal. In fact, kalau kita gunakan dia tadi tercampur dengan ayak kencing kita, maka dia sudah jadi ayak mutanajis tadi. Nampak tak? Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Steady. Siapa yang ada note, ambil note. Hak ni berguna untuk sekolah hampa insyaAllah. Kalau aku salah, hampa tanya cikgu hampa, tengok aku salah, mai bagi tahu, hantar email, okey? Dan jangan lupa lawat Instagram kita 30 minit Ustaz Don, sama macam hak ejaan ni, cuma tak ada menelusuri hidup saja, okey? Wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.